Aduh. Okey. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Kepada tuan dan puan, pagi ini alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum. Hari ini sebagaimana yang saya nyatakan, sekali lagi kita panjang umur alhamdulillah, kita dapat berjumpa sekitar jam 8.30 ni. Jadi pertama sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum, dan selamat pagi, salam sejahtera kepada rakan-rakan tuan dan puan semua yang berkesempatan untuk bersama-sama pagi ini. Seperti biasalah kepada rakan-rakan yang hari ini sebenarnya hari Sabtu, dan saya yakin ramai lagi rakan-rakan yang masih bekerja hari ini. Dan ada juga rakan-rakan yang memang bercuti. Jadi apapun situasi hari ini, kita pasti bahawa insya-Allah ada rancangan-rancangan yang kita dah susun, ada jadual, ada apa yang kita nak buat, semoga dapat dicapai dengan baik. Dan sebenarnya hari ini saya juga ada pukul 9 nanti mula program sampai sebenarnya sampai malam, ada pagi ada satu perkara, petang ada satu perkara, dan malam ada satu perkara. Biasanya begitulah kita jadualkan. Jadi in between tu, di tengah-tengah tu kita ada banyak perkara-perkara lain yang kita buat. Jadi untuk pagi ni sebenarnya saya memang menerima setiap hari Sabtu ni yang saya siarkan adalah senario perbincangan berdasarkan soalan-soalan ataupun email, inbox, dan juga beberapa soalan yang masuk melalui e-form e-form di www.lifetracklearning.com. Dan kebetulan semalam pun ada satu lagi, kita adakan sesi 30 minit itulah untuk peringkat awal. Peringkat awal dia nak tahu apa yang perlu dibuat. Jadi hari ini saya bawakan satu senario di mana seorang rakan yang berniaga, dia tanya, dia berniaga, dia daftarkan dengan lesen enterprise, dan dia soalan ni sebenarnya soalan dia agak ringkas saja. Soalan dia macam mana, apakah kesan ataupun dia kata ada apa-apa tak yang berlaku kalau dimasukkan nama isteri dalam lesen enterprise. Maksudnya dari segi dokumentasinya, dari segi urusan-urusan pengurusannya nanti, ada tak perkara-perkara yang dia perlu semak, dia perlu tengok dulu sebelum dia betul-betul masukkan nama isterinya dalam lesen enterprise. Jadi untuk perkara-perkara begini biasanya soalan-soalan yang masuk agak umum. Jadi bila dia umum, maka ada beberapa assumption yang kita perlu ambil untuk saya respon. Jadi kepada tuan yang bertanya ni, sebenarnya saya dah respon melalui email, dan respon saya tu sangat pendek dan ringkas lah kerana saya tidak membuat pertanyaan lanjut. Jadi dia kalau yang bertanya tu macam komen email tu, saya tak akan ada soalan apa-apa, melainkan tuan dan puan memang book 30 minutes free call tu. Jadi maksudnya memang betul-betul ada perkara yang orang kata tidak berbentuk teknikal yang perlu dibincangkan secara khusus. Saya akan tanya beberapa soalan sebelum saya beri respon. Jadi situasi yang banyak berlaku lah, situasi biasa yang banyak berlaku di luar sana, di mana orang yang berniaga biasanya akan masukkan nama pasangan. Dan kalau yang berniaga tu agak lama, maksudnya agak senior, biasanya mereka akan memasukkan nama macam nama anak, menantu ke, biasanya anak lah, biasanya anak. Tapi kalau macam individu, biasanya dia nak masukkan nama pasangan. Dalam banyak kes, banyak senario, pasangan ni adalah isteri. Dalam banyak kes, banyak senario, nama pasangan yang nak dimasukkan itu adalah isteri. Ramai yang macam tu berbanding dengan nak memasukkan nama suami. Biasanya kadang-kadang mereka memang berdua terus mula berniaga, ataupun dalam kebanyakan masa suami nak masukkan nama isteri. Dan ada juga keadaan di mana suami tak boleh lagi gunakan nama dia masukkan nama isteri. Nama dia tak boleh guna dalam untuk rekod SSM, nama isteri pun tak boleh guna. Memang ini perkara betul. Kadang-kadang orang ingat dia adalah lawak atau lucu, bukan. Memang ada kes di mana dia kahwin lagi dan dia gunakan nama isteri kedua untuk diletakkan dalam rekod SSM. Sebelum ni masa awal-awal, masa saya pun waktu muda-muda, bila saya dengar ni saya rasa macam kelakar. Kelakar kerana okey, tak boleh kemudian kahwin lagi untuk membolehkan nama untuk buka syarikat ataupun lesen SSM. Dan sebenarnya perkara ni benar berlaku. Jadi kalau kita kata betul ke, maksudnya orang buat joke, okey guna nama isteri pertama, tak boleh kahwin lagi nama isteri kedua. Rata-rata ramai yang melihat dia sebagai satu lelucon sahaja, satu gurauan, tapi sebenarnya ia benar-benar berlaku. Dan perkara-perkara yang berlaku ini mempunyai akibat dan impak yang
ada kaitan dengan perkembangan setiap daripada penama ataupun nama-nama yang dimasukkan dalam rekod SSM. Jadi sebenarnya dia ada banyak. Kalau nak tanya tentang case study, tentang cerita memang banyak. Tapi perkara-perkara itu biarlah, kerana yang penting adalah kita ambil pengajaran. Yang penting kita ambil pengajaran dan apakah perkara-perkara yang sepatutnya dan yang perlu kita ambil tahu supaya kita dapat menguruskan keadaan ini dengan lebih baik. Jadi itu sebagai orang cakap sebagai mukadimah lah, sebagai mukadimah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan tuan dan puan, kalau ikutkan rakan-rakan semua, sebenarnya perkara ini kita anggap macam biasa. Biasalah tu. Bila kita berniaga mestilah kita masukkan nama pasangan. Biasalah tu kita berniaga masukkan nama anak. Kita rasa macam biasa, tetapi sebenarnya perkara ini bukanlah satu perkara kebiasaan yang betul dan yang kita perlu teruskan. Tidak. Ia adalah satu perkara yang menjadi pilihan dan juga yang merupakan keputusan-keputusan dalam hal kita menguruskan perniagaan. Jadi kita kena lihat macam itu. Dia bukan satu perkara yang macam kita kata saja-saja, suka-suka, atau perkara yang kita rasa macam kita buat sebab memang biasa. Semua orang buat macam tu. Okey, kalau macam suami buat bisnes, mesti nak kena masukkan nama isteri dalam perniagaan. Okey, kalau isteri yang buat bisnes, mesti ada nama suami pasangan untuk dalam buat perniagaan. Sebenarnya itu bukanlah satu benda yang wajib atau kemestian. Dan dia juga bukanlah satu perkara yang kita mesti buat, tidak. Ia adalah satu perkara yang kita lakukan dan kita buat untuk tujuan-tujuan tertentu yang melibatkan risiko-risiko serta keputusan-keputusan perniagaan yang kita sudah buat. Jadi maksudnya bila kita kata kita buat keputusan nak masukkan nama pasangan, terutama nama isteri ke nama suami ke dalam perniagaan yang kita jalankan, mestilah kita faham akan kesan, risiko dan juga sudah tentulah manfaat. Sudah tentulah manfaat. Tetapi saya dalam perbincangan kali ini, dalam video kali ini, saya tidak mahu bercakap banyak tentang manfaat, tetapi lebih kepada pengurusan risiko dan melihat kepada perkara-perkara penting apabila memasukkan nama pasangan dalam rekod SSM perniagaan kita. Jadi soalan khusus yang dibawakan pada pagi ini adalah tentang memasukkan nama dalam lesen enterprise. Jadi mungkin ada juga beberapa poin yang saya akan masukkan sekiranya dia berkaitan dengan PLT dan juga Sdn Bhd. Ramai sekarang ni yang ada isu adalah nama dalam lesen enterprise dan juga nama dalam Sdn Bhd. PLT ni jarang sebab PLT ni baru lagi, jadi tak ramai yang ada syarikat PLT. Tapi ada jugalah kes-kesnya, daripada 10 ada satu saja. Jadi kebanyakannya daripada 10, 7 adalah situasi lesen enterprise. Dalam keadaan macam inilah. Okey, jadi kepada rakan-rakan semua, nanti kalau katalah menonton semula video ini, boleh kongsikan, boleh share, kerana ada beberapa input atau poin-poin itu mungkin dapat memberi gambaran atau dapat memberi jalan idea macam mana kita nak teruskan. Sebab ada setengah-setengah tu ramai kawan-kawan kita sebenarnya mereka dah berjalan pun, maksudnya bisnes dah gerak. Tapi ada perkara-perkara berlaku yang mana mereka perlu pause kejap untuk betulkan. Tak adalah pause, perniagaan jalan, tapi pengurusan tu direview balik, betulkan isu-isu tertentu dan pada masa yang sama merancang bagaimana nak mengembangkan lagi perniagaan. Dan ada juga yang mana yang baru nak mula. Maksudnya bisnes mungkin baru 3 bulan, baru setahun. Jadi ini adalah keadaan atau masa yang sangat sesuai untuk segera buat perubahan itu. Jadi pertama sekali kita terus kepada situasi ini. Seorang rakan yang berniaga, lelaki, dah berniaga dah jalan dah bisnes, dah ada bank account, semua dah ada. Maksudnya bisnes nampaknya berjalan baik. Setakat ni nampaknya berjalan baik. Jadi beliau bertanya, boleh tak saya nak masukkan nama isteri? Jadi apakah kesannya kepada dokumentasi rekod-rekod perniagaan? Jadi kalau soalannya macam itu saja, pertama sekali sebenarnya saya nak bawa kepada perbincangan apakah sebenarnya tujuan nak meletakkan nama isteri dalam lesen enterprise itu. Apa tujuan sebenarnya? Jadi kena lihat apakah ada dua senario apakah isteri itu memang berniaga bersama-sama atau isteri sebenarnya support saja. Maksudnya isteri tak buat apa-apalah, dia mungkin uruskan keluarga. Isteri tidak terlibat dalam perniagaan. So dia ada dua senario. Satu, isteri memang terlibat dalam perniagaan, satu lagi isteri tidak terlibat dalam perniagaan. Jadi kena ada dua senario yang kita lihat. Kenapa si suami yang menjalankan perniagaan dengan lesen enterprise nak masukkan nama isteri dalam rekod SSM lesen enterprise? Nak tanya dulu tujuannya kenapa. Jadi katalah kalau anda yang mendengar ni merupakan seorang wanita, seorang isteri,
Duduk dulu bincang, duduk dulu bincang. Kenapa abang nak masukkan nama saya dalam lesen enterprise nama rekod SSM bisnes abang? Dia ada dua senario. Kalau memang kita dalam bisnes tu pun tanya soalan tu. Kalau kita tak ada dalam bisnes tu pun kena tanya soalan tu. Kalau dia kata, oh nanti saya nak awak, contohlah si suami cakap, okey saya nak awak sama-sama membantu mengembangkan bisnes. Tanya lagi, kalau setakat nak bantu mengembangkan bisnes, nama tak ada dalam SSM pun boleh bantu kembangkan bisnes. Jadi kena tanya sebenarnya kenapa nak masukkan nama isteri dalam rekod lesen SSM. Kalau dia kata okey nanti senang, kalau abang tak ada awak boleh uruskan. Okey, kalau macam tu maksudnya isteri mesti faham selok-belok dan tahu semua perkara tentang perniagaan kerana dia adalah successor. Maksudnya orang yang akan bakal mengambil alih perniagaan daripada suaminya. Jadi keadaan ini tuan dan puan, senario ni sebenarnya ada perbincangan-perbincangan dia. Jadi sebagai, katalah bila nak masukkan nama isteri tu kena jelas kenapa. Okey, saya bawa satu lagi keadaan. Saya memang pernah berjumpa dengan seorang usahawan di mana dia kata, puan, saya perlu bawa masuk nama isteri saya kerana saya nak bisnes ini berstatus pemegang saham majoritinya wanita. Dia memang sebut macam tu. Tapi yang ini kesnya bukan lesen enterprise, kesnya adalah syarikat senam berhad. Dia bawa masuk nama isteri dalam syarikat senam berhad supaya syarikat tu berstatus majoriti pemegang saham wanita. Jadi dia nak masukkan nama isteri. Jadi dia nak bagi isteri je pegang saham yang banyak, antara 80 ke 90%, dan dia hanya pegang bakinya sahaja. Supaya status syarikat tu status pemegang saham milikan wanita. Untuk tujuan mendapatkan grant dan bantuan-bantuan khusus perniagaan wanita. Ada seorang tu memang datang cakap macam itu. Jadi kalau dia jelas, dia kata contohnya keadaan itu begitu, maksudnya dia tahu. Dan kemudian seterusnya barulah kita bincang, okey macam mana nak susunkan, apakah perkara-perkara yang perlu dia ambil tahu dalam perkara tu. Bermakna kalau wanita yang pegang majoriti saham, bermakna dia juga ada kuasa majoriti dalam pengurusan syarikat. Bermakna dia mesti tahu macam mana nak jalankan dan uruskan syarikat bisnes tu. Itu satu keadaan. Kalau satu lagi keadaan, ada yang cakap nak masukkan nama isteri dalam rekod SSM, terutama lesen enterprise, sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Jadi ini soalan saya. Bagaimana satu bisnes dengan lesen enterprise ataupun syarikat senam berhad boleh jadi hadiah kepada isterinya? Macam mana dia boleh jadi hadiah? Kerana apa-apa bisnes dengan lesen enterprise itu, kalau tidak diuruskan dengan baik, ataupun syarikat senam berhad yang tidak diuruskan dengan baik, contoh sampai 3-4 tahun tak pernah buat declaration SSM, sampai semua pengarah dapat surat waran tangkap sebab tak declare, ataupun orang kata tidak menghantar rekod-rekod yang betul ke SSM dan LHDN, adakah itu dikatakan sebagai satu benda bentuk hadiah yang patut diberi kepada seorang isteri? Itu bukan hadiah. Itu namanya memberi malapetaka kepada pasangan. Sampai pasangan yang kena tanggung perkara-perkara ni. Jadi kalau katalah peniaga, seorang suami kata nak masukkan nama isteri dalam rekod SSM, lesen enterprise ataupun syarikat senam berhad sekalipun, dengan tujuan kata nak beri hadiah, saya minta tuan dan puan fikir balik betul-betul. Apakah jenis bentuk hadiah? Kalau hadiah lebih baik belikan rumah sahaja, atau belikan kereta sahaja, ataupun beri sahaja duit dalam bentuk keuntungan perniagaan kepada isteri. Kenapa nak beri syarikat tu? Atau mungkin kalau betul-betul nak buat hadiah sekalipun, mestilah bisnes tu dah berkembang, dah steady, dah solid. Bagi hadiah kat isteri. So yang nak urus ke, kalau yang tak ada kapasiti, okey kita jual, duit bagi Kak Yang. Barulah namanya hadiah. Jadi kadang-kadang kita wanita kita lihat ataupun orang kata kita sebagai seorang isteri, kita melihat bahawa pemberian kita suka, kita terima kasih atas pemberian. Tetapi jangka masa panjang perkara-perkara macam itu boleh jadi satu bala, malapetaka, bukan lagi satu bentuk hadiah. Terutama apabila tidak diuruskan dengan betul dan nama kita dalam rekod SSM itu menanggung semua risiko pengurusan yang tidak betul akibat dari perniagaan yang tidak diurus, tidak dijalankan dengan baik. Jadi kena tanya balik, kenapa? Tanya balik, abang, kenapa nak masukkan nama saya dalam rekod lesen enterprise SSM ataupun rekod senam berhad atau PLT? Kena semak balik, apa sebenarnya tujuannya? Kalau tujuannya, macam saya sebut tadi, hadiah, berhati-hati.
Kerana liability itu bukan satu hadiah. Nama kita dalam rekod lesen SSM atau Sdn Bhd adalah satu liability, maksudnya satu tanggungan. Satu risiko. Jadi dia liability. Kenapa kita nak bagi hadiah dekat pasangan kita dalam bentuk liability? Dalam bentuk apa, benda yang berisiko. Kalau nak, bagi je lah. Berapa? Tiap-tiap bulan bagi 2,000, tiap-tiap bulan bagi 1,000, bagi sahajalah kalau kata betul-betul nak bagi hadiah. Itu kena lihat semula. Jadi kalaupun dah masukkan nama isteri dalam rekod SSM, lesen enterprise ataupun PLT atau Sdn Bhd sekalipun, sebenarnya untuk rekod-rekod perlu dikemas kini sahaja. Kalau macam katalah contoh kita dah ada akaun bank, kita dah ada apa-apa tu, dia tidak akan mengganggu. Dia tak ada ganggu apa-apa. Kecuali lah kalau kita kata okey, nak jadikan isteri sebagai orang yang menguruskan hal akaun, maka perlu masukkan nama isteri kepada rekod bank untuk dia diberi kuasa untuk menguruskan hal-hal keuangan. Jadi kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan terutamanya, kita perlu melihat keadaan ini, memasukkan nama pasangan masing-masing dalam rekod lesen enterprise SSM itu tadi ataupun rekod syarikat, kena melihat dalam tempoh jangka masa panjang. Perkara ini benar berlaku tuan dan puan. Saya sendiri mungkin 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, mungkin saya senyum ataupun ketawa dengan cerita-cerita di mana perniagaan dibuka tapi gunakan nama isteri, gunakan nama menantu perempuan, gunakan nama anak saudara, gunakan nama anak. Mungkin kita cuma senyum dan kata, betul ke? Tetapi sekarang apabila dalam tempoh pandemik terutamanya, apabila banyak rekod-rekod dikeluarkan di mana nama-nama yang ada dalam rekod SSM mempunyai akses yang terhad kepada sumber-sumber bantuan kerajaan, maka semua perkara ini dia surface, dia naik balik. Dan banyak, dan dia bukan 1-2. Bila sebut banyak tu bukan 1-2. Kalau dalam seminggu ada 3 ke 4, kalau orang macam saya dalam seminggu terima input ataupun perkongsian ataupun pertanyaan, 3-4 pertanyaan seminggu, tuan dan puan boleh bayangkan average sebulan berapa. Itu untuk orang yang macam saya. Tuan dan puan bayangkan kalau dekat sana, dekat luar, dalam realitinya berapa ramai yang ada situasi dan keadaan ini. Dan dalam tempoh pandemik bermula daripada tahun 2020 Mac sehingga sekarang, bayangkan berapa banyak kes-kes kematian sebenarnya yang melibatkan individu yang ada penama sama ada sole proprietor, pemilik tunggal dalam lesen enterprise ataupun pekongsi dalam PLT ataupun pengarah pemegang saham dalam syarikat Sdn Bhd. Maka waris-warisnya lah yang terpaksa bertungkus lumus untuk menyelesaikan keadaan-keadaan ini, terutamanya apabila dia berkenaan dan berkaitan dengan hutang. Hutang ini bukan hanya hutang supplier lah, mungkin hutang kepada agensi, hutang kepada bank, hutang kepada rekod-rekod LHDN. Jadi semua ini yang menjadikan pengurusan ramai individu yang berada dalam keadaan chaos. Tetapi kita melihat dua perkara. Satu, bertambahnya pengetahuan ataupun awareness ataupun keinginan untuk ramai orang tahu tentang risiko dan selok-belok pendaftaran perniagaan, pendaftaran nama, memasukkan nama dalam rekod SSM, lesen enterprise ataupun syarikat PLT dan Sdn Bhd semakin meningkat. Kesedaran tu dah semakin meningkat. Dan seterusnya, kedua, juga di mana peningkatan tahap profesional company secretary, accountant dan auditor apabila mereka menguruskan syarikat-syarikat ni. Dan kalau macam lesen enterprise, pemilik-pemilik semakin orang kata lebih cakna, lebih mengambil tahu kerana risiko-risiko ini bukan hanya memberi orang kata pulangan. Menjalankan perniagaan, daftar dengan lesen enterprise ke syarikat bukan hanya menjadikan pulangan, tetapi dia datang dengan cabaran dan risiko-risiko lain yang perlu diurus. Dan seterusnya, company secretary juga sekarang kalau pembukaan PLT ramai yang tak nak bantu, tapi ada company secretary yang sanggup jadi compliance officer, manakala untuk company secretary yang menguruskan syarikat Sdn Bhd pula, mereka lebih berhati-hati apabila memilih klien. Maksudnya kalau orang tu datang nak buka syarikat, mereka lebih berhati-hati, dia tak ambil je semua kerana risikonya sangat ada risikolah bila kita ambil saja semua orang untuk buka syarikat Sdn Bhd, tapi tidak mahu mematuhi peraturan-peraturan ataupun compliance dalam pengurusan syarikat. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya pilihan masing-masing, dan setiap satu keputusan serta perkara-perkara yang kita buat itu mestilah dengan keadaan kita jelas. Walaupun kita mungkin bukan pakar dalam perkara itu, tapi kita faham kenapa kita buat keputusan itu.
Jadi kepada rakan-rakan nak masukkan nama pasangan, nak masukkan nama anak, ahli keluarga, pinjam-pinjam nama untuk kegunaan lesen enterprise ataupun pembukaan syarikat bukan lagi satu perkara yang biasa, tetapi satu perkara yang penting untuk diambil kira dalam membuat keputusan pengurusan perniagaan kita itu. Jadi orang kata perkara ni mungkin kita kata oh biasa, normal perkara biasa, buat apa nak cakap lagi, betul. Tapi sekarang ini ada banyak kes-kes yang berlaku yang mana ramai isteri, ramai wanita yang ditinggalkan dengan hutang-hutang perniagaan, yang ditinggalkan dengan rekod dan surat saman, surat waran tangkap atas perniagaan, atas liability yang selama ni dia sendiri tak tahu. Jadi ada juga lelaki yang dalam keadaan yang sama, dia pun tak tahu, namanya dah ada. Jadi perkara yang saya selalu pesan apabila nama kita dah ada dalam keadaan itu, nama kita ni, nama personal tu dah dapat surat saman, dah dapat orang tangkap ke apa, kita yang mesti bertanggungjawab. Jadi kita pun tak bolehlah nak salahkan kalau ada orang yang dah meninggal dunia, kita tak boleh nak salahkan dia. Ataupun orang tu masih hidup lagi tapi ada kat situ, kita pun tak boleh nak salahkan dia, nak bergaduh pun tak guna. Yang penting adalah ambil tindakan untuk menyelesaikan isu-isu dan keadaan ini. Kepada yang belum berbuat apa-apa, kena buat. Kepada yang baru nak mula bisnes, tengah fikir-fikir nak masuk nama pasangan lah, masuk nama anak, kena fikir panjang apa rancangannya. Kalau dengan enterprise macam biasalah, secara ideal buatlah dulu solo. Sehinggalah bersedia untuk buat partnership, mungkin buka dulu dengan PLT, ataupun mungkin business model tu memang perlu jalan dengan senyum berhad, buatlah dengan senyum berhad. Tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Boleh saja buat dengan enterprise, PLT, senyum berhad, apa-apa bisnes tu boleh saja. Asalkan lesen perniagaan itu sama ada enterprise, PLT, senyum berhad boleh menyokong bisnes yang kita nak buat tu. Kerana kita yang tahu apa objektif bisnes tu, apa rancangannya 3 tahun ke 5 tahun itu kita dah tahu. Kalau tak tahu kena rancang dululah. Kena rancang dulu. Jadi kepada rakan-rakan semua, saya berharap agar keadaan-keadaan yang tuan dan puan lalui sekarang dapat diuruskan dengan baik. Apabila tujuan kita nak fokus kepada penyelesaian, insya-Allah kita akan dapat selesaikan. Jadi sekali lagi, sekiranya rakan-rakan, tuan dan puan anda di luar sana buka bisnes dengan lesen enterprise, kalau buka solo, kemudian nak masukkan nama pasangan, tanya dulu beberapa soalan penting. Satu yang paling penting adalah apa tujuannya. Apa tujuannya. Kedua, apa risiko-risiko yang ada yang perlu kita ambil tahu dan apa persediaannya. Saya rasa cukup dengan 2 soalan tu dulu. Lepas tu nanti banyak lagi lah. Tapi 2 ni dulu, apa tujuannya. Dan setiap kali jawab soalan tu, challenge lagi, cabar. Contoh, apa tujuannya? Oh, saya nak bagi hadiah dekat pasangan saya. Saya nak masukkan nama isteri saya dalam SSM kerana perniagaan ni saya nak jadikan hadiah kepada dia. Jadi cabar lagi. Kenapa jadi hadiah? Kenapa letak nama dalam lesen SSM disebut sebagai hadiah? Kerana dia banyak liability, tanggungan-tanggungan, risiko-risiko. Jadi cabar balik jawapan kita tu. Sampailah kita jelas dan kita tahu apa yang kita buat, sehinggalah jawapan kita tu tak boleh dicabar lagi. Jadi insya-Allah kalau buat begitu, kita akan jelas dengan apa yang kita buat, kenapa kita nak masukkan nama isteri kita, kenapa kita nak masukkan nama pasangan kita, kenapa nak masukkan nama anak ke, nama siapa-siapa tu, kita akan jelas. Kita akan jelas dengan perkara tu dan kita boleh susunkan apakah rancangan tindakan-tindakan yang patut untuk menguruskan risiko-risikonya. Dari segi rekod-rekod tak ada masalah. Katalah lesen enterprise tu jalan, rekod bank apa tak ada masalah. Jalan macam biasa saja sebab penambahan nama hanya melibatkan rekod SSM sahaja. Jadi update sajalah di situ. Kalau untuk pengurusan kewangan macam biasa. Kalau pasangan tu dah dimasukkan nama, orang tu kita nak dia urus, update sahaja nama beliau sebagai apa orang cakap checker maker tu. Kalau online banking, update sahaja nama beliau di bank. Ikutlah SOP dia. Jadi untuk itu rakan-rakan anda semua dalam apa-apa saja yang kita buat, sama ada perniagaan ataupun rancangan kehidupan kita seharian, sebenarnya ada banyak perkara yang perlu kita soal dan kemudian kita jawab dan kita challenge lagi jawapan kita tu supaya kita dapat menemui jawapan yang sebenar. Jawapan yang sebenar. Kenapa kita buat tu? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Apa risikonya? Jadi itu antara perkara penting lah. Saya jumpa juga keadaan di mana
isteri yang buat keputusan dia nak nama dia dalam tu. Kerana suaminya adalah orang yang kuat dari segi intrapreneur. Maksudnya dari segi operasi tu suaminya yang pandai. Tapi daripada strategi, daripada perkara-perkara tu, dia nampak dia yang lebih ke depan sebagai seorang isteri. Jadi dia nak ada kuasa bersuara. Jadi dia sendiri yang nak nama dia dimasukkan dalam rekod SSM. Itu senario yang berbeza. Itu senario yang berbeza. Ini yang berlaku juga berbeza. Jadi kepada rakan-rakan semua, ada beberapa assumption apabila tuan dan puan anda yang menghantar soalan tu, saya ada beberapa assumption yang saya akan nyatakan apa assumption saya dan ini adalah responnya. Jadi kalau assumption tu tak betul, bermakna respon tu respon tu tidak sesuai digunakan kerana respon tu berdasarkan assumption. Contoh assumption tu adalah nak masukkan nama isteri. Assumptionnya ada dua. Satu, isteri tidak terlibat dalam bisnes. Kedua, isteri terlibat dalam bisnes. Jadi, saya akan respon dengan salah satu assumption yang saya akan pilih. Jadi tuan dan puan, bila tuan dan puan minta orang kata pandangan, minta khidmat nasihat, dia bukannya satu jawapan yang sama untuk semua orang. Kadang-kadang saya akan tanya juga, okey, lesen enterprise ni dah berapa lama? Adakah tuan berkahwin? Okey, ada anak atau tidak. Jadi perkara-perkara ni akan melibatkan macam mana perancangan ataupun nak susun bila kita masukkan nama isteri dalam register enterprise, ada tak risiko atau kesan jangka masa panjang kepada masa depan anak-anak pula juga. Jadi kadang-kadang perkara ni ada setengah orang lihat tak ada kena-mengena, tapi kalau enterprise dia ada kena-mengena. Kalau PLT Sdn Bhd tak apa. Boleh diuruskan secara berbeza sebab kalau enterprise itu bisnes tu adalah anda adalah bisnes tu. Jadi bila sebelum saya bagi respon ada maklumat-maklumat yang saya perlu tahu. Kadang-kadang baru dia cakap, saya ada 2 isteri, saya ada 3 isteri. Jadi responnya akan berbeza. Nak masukkan nama isteri dalam lesen SSM contoh. Kemudian baru dia sebut, sebenarnya ini isteri yang kedua saya nak masukkan nama. Jadi akan ada soalan lain lah. Sebab senario dia berbeza. Senario dia berbeza. Kadang-kadang ada lesen enterprise nak masukkan isteri pertama. Lesen enterprise lagi satu buka, masukkan nama isteri kedua. Jadi perkara ni ada yang berlaku. Dan kadang-kadang tuan dan puan mungkin lihat saya senyum macam ni kan. Memang saya pun asal mulanya saya tak. Saya kata, ada ke orang buat macam ni? Tapi sebenarnya memang ada. Memang ada. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan, saya doakan apa-apa sajalah jenis perniagaan yang tuan dan puan buat, baru atau lama, yang mana tuan dan puan ada kapasiti untuk pergi jauh, saya doakan tuan dan puan pergi jauh, kembangkan bisnes, insya-Allah. Tapi kepada tuan dan puan yang baru saja nak merancang tu, baru nak mula, buatlah. Buat dengan kapasiti yang ada dulu, pelan-pelan dan naikkan. Dan kepada yang orang kata dah buat bisnes banyak dan kemudian nak bina yang baru lagi pun, teruskan. Dan kepada yang nak buat perniagaan untuk tujuan mandiri, maksudnya keperluan diri sendiri untuk mendapatkan pendapatan, untuk menyara keluarga, juga teruskan. Tak apa. Kalau kita kata kita tak ada niat nak buka syarikat besar-besar, tak ada niat nak franchise, tak ada niat nak license, tak ada niat nak buka cabang banyak, saya memang nak buat perniagaan ni satu ni. Sampai 10 tahun, sampai anak-anak saya habis belajar. Contoh, kalau ada niat macam tu pun tak apa. Teruskan perniagaan tu dalam tempoh 10 tahun dan buat betul-betul. Kerana kita tak tahu. Mungkin nanti masuk je tahun ke-10, kita ada waris yang sanggup nak ambil alih dan teruskan bisnes kita tu. Kita tak tahu. Jadi tak kisah bermula dari rumah, bermula dari kedai, bermula dari gudang, bermula daripada garaj. Tak kisah di mana-mana pun. Teruskanlah rancangan tuan dan puan. Uruskan perniagaan dengan baik, insya-Allah. Lalui cabaran tu. Dan teruskan dengan apa yang orang kata rancangan tu, teruskan dengan memperbaiki dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi untuk itu kepada rakan-rakan semua saya ucapkan selamat maju jaya. Selamat kita bertemu lagi dalam ruang yang lain, dan sekiranya tuan dan puan menonton selepas daripada sesi menonton siaran rebroadcast, saya juga ucapkan terima kasih. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.